Yo, Assalamualaikum. Welcome back to reaction channel of Hasif Mega. Guys, kalau kau orang tak tahu, dalam YouTube channel aku ni kita akan fokus kepada ni aja guys, reaction. So reaction apa? Reaction kepada semua lagu-lagu rap underground ke, mainstream ke, Singapura ke, Indonesia ke, Brunei ke, kita layan. Asalkan kita memahami lirik dia. Kita tak adalah nak react benda-benda yang kita tak faham kan. So macam itulah ceritanya. So dalam channel aku ni, so korang boleh tengok, aku boleh katakan aku orang yang pertama react tanpa mendengar sebelumnya, tanpa pernah dengar sampai habis pun tidak. This is my first reaction. First lah muka aku, kalau kau tengok muka aku tergelak ke tersenyum ke, itulah lah yang pertama. Bukan buat-buat, bukan lakonan semata-mata konten, tidak. Ini semua adalah first. So itu dia. Right, so aku hari ni berkenaan dengan orang kata apa, isu semasa. Okay, kita nak teruskan dengan isu semasa. So berkenaan dengan vaksin booster. So aku tak nak cakap banyak lah pasal booster ke vaksin ke apa kan. Tapi aku dengar yang booster yang ketiga ni antara yang tak disuggestkan lah. Ramai gila yang tak suggest ambil booster. Sebabnya ada peringkat-peringkat umur telah dikejarkan ke hospital, masuk ward apa semua selepas ambil vaksin booster ni. So aku nak korang fikir sejenak. COVID turun pada tahun 2020 tak silap aku, 2020. Dalam masa tak sampai setahun vaksin dikeluarkan. Benda ni adalah macam paling besar lah, orang kata apa, benda yang ialah virus kan, virus yang paling kecoh satu dunia. Tapi kau boleh keluarkan within tak sampai 1 tahun, kau dah boleh keluarkan vaksin untuk supply ke seluruh dunia. Macam ragu-ragu lah kan. Tapi aku tak tahu macam mana, adakah dia well planned, adakah tidak. So, dan aku pun tak suka dengan tindakan kerajaan kita. Alright, tindakan kerajaan kita pada awal sekali vaksin tidak paksa, tetapi dia menjadi paksa rela. Paksa rela ni macam mana? Okay, kalau korang tak ambil vaksin, korang takkan boleh pergi mall, kita dine tak boleh, begitu tak boleh. Dia menyekat kita punya social ni lah, untuk kita bersosial. Walaupun memang COVID tu untuk menjarakkan social distance. Tapi tak rasa ke macam kalau macam kita terpaksa ikut? Sebab ramai yang ambil vaksin ni, takut nanti tak boleh nak berniaga, takut nanti anak bini nak makan apa, takut nanti tak boleh nak pergi sana pergi sini. Kita jadi macam semua benda kita takut. Lepas tu aku jadi macam tak sedap lah kan. Dia jadi tak best lah benda tu. So benda ni bila jadi macam ni, aku jadi macam okay, betul kata suara rakyat. Kau ambil vaksin pertama, kau akan ambil vaksin kedua, kau ambilkan vaksin ketiga. So what happen kalau kita tak ambil vaksin yang ketiga ni? So aku ada dengar cerita, ini badan kerajaan juga. Jadi apa tau? Dipulaukan. Right? Sesiapa saja yang tak ambil booster akan dipulaukan. Daripada satu tempat, dia akan dipindahkan ke satu tempat dan dipulaukan, geng. Benda ni adalah cerita benar. Cerita benar ni guys. Dipulaukan oleh dalam jabatan tu sebab tak ambil booster. And then paling yang tak best sekali, siapa yang tak ambil booster tidak akan boleh kenaikkan pangkat, tidak boleh dapat bonus dan sekian. Aku tak tahu secara detail, tapi secara dua tu aku tahulah. Tidak boleh naik pangkat, tidak boleh dapat bonus. Aku cakap, ya Allah, ya Tuhanku. Lepas tu kau dapat pula kena pulau tu, kena buang jabatan, buang sana, buang sini. Korang yang kat luar sana fikir-fikirkan lah. Alright, so kita tak nak cerita pasal isu semasa habis lah. Alright, kita nak react lagu baru Ayin Rahmat, geng. Ayin Rahmat, lagu baru Saidina Ali. Tanpa kita buangkan masa, sebelum aku start, tekan button subscribe dan tombol loceng subscribe untuk aku muncul di setiap notifikasi anda. Kita layan intro.
Alright, itu dia intro, kasih pecah sikit telinga. So, kita nak dengar react lagu Ayah Rahmat. So Ayah Rahmat dia bagi tahu dia akan keluarkan lagu ni, tapi aku tak nak jadi orang yang pertama pergi dengar. So jadi tak syok lah. So aku ambil lah masa sikit. Baru 21 jam yang lepas. So tak apa kita buang masa. Let's go, let's get it. Laksa mami, laki zainali. مهما حصل لا تأتوا لأجلنا اثبتوا مكانكم. Okay, video dia dah coming dengan Ayah Rahmat. Ada perubahan sikit dari segi video dia. Video dia dah jadi macam ada MV sikit. Aku tengah tunggu juga Ayah Rahmat keluarkan MV ke apa kan. Sebab dia tak nak tunjuk muka dia. Buat live pun tak nak tunjuk muka. Tak tahu sebab apa kan. Ni lirik video ni. تنحوا جانبا تنحوا جانبا ليمر علي. هيا يا علي. لأنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك. Okay, Saidina Ali, siapa yang tak kenal kan, betul tak? Kata apa, Saidina Ali antara orang yang akan dijamin syurga. Alright, so let's get it, let's dengar. جعلوا أشعير الصلف منهج سنة الشيعة كنا لي سيدنا علي كرم الله وجهه pedang Zulfikar takar rentak kerak musyrikin gelarannya Abu Turab sepupunya teman Nabi lahirnya di Makkahul Mukarramah Al-Quraisy Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib Ahlu Bait Bani Hashim Bashiru min Jannah Al-Sabiqun al-awwalin numbangkan fight kufar fight di Badar bawakan siapa kafir yang paling gila tercinta Fatimah binti Rasulullah lahir dua. Mantap sekali Gila-gila. Aduh, Ali bin Abi Talib, anak saudara lah. Oh, tak apa, kita buangkan masa sekali lagi. Kita kena dengar sekali lagi guys, Saidina Ali. Right, Ayah Rahmat ni banyak dia keluarkan lagu-lagu yang berkenaan dengan sirah lah. Sirah مهما حصل para لا sahabat. تأتوا لأجلنا اثبتوا مكانكم. تنحوا جانبا تنحوا جانبا ليمر علي. هيا يا علي. لأنه لا حول ولا قوة إلا لا حول بك ولا سبحانك. Ali. جعلوا أشعير الصلف منهج سنة الشيعة كنا لي سيدنا علي كرم الله وجهه pedang Zulfikar takar rentak kerak musyrikin gelarannya Abu Turab sepupunya teman Nabi lahirnya di Makkahul Mukarramah Al-Quraisy Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib Ahlu Bait Bani Hashim Bashiru min Jannah Al-Sabiqun So yang dekat sini dia ceritakan pasal kisah dia lah. Abi Talib, Abdul Muttalib, ini Mukarramah. Al-Quraisy Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib Ahlu Bait Bani Hashim Bashiru min Jannah Al-Sabiqun al-awwalin numbangkan fight kufar fight di Badar bawakan siapa kafir yang paling gila tercinta Fatimah binti Rasulullah lahir dua. Dia Saidina Ali ni kahwin dengan anak Rasulullah, binti Rasulullah, anak Rasulullah rasanya Fatimah. Bashiru min Jannah Al-Sabiqun al-awwalin numbangkan fight kufar fight di Badar bawakan siapa kafir yang paling gila tercinta Fatimah binti Rasulullah lahir dua mulia Hasan dan Hussein. Yes, iyalah. Aku tak tahu kenapa malam ni aku jadi macam blur. Ya, Saidina Ali kahwin dengan anak Rasulullah iaitu Fatimah, dapat Hasan dan Husin. Hasan dan Husin ni, kalau korang tahu cerita pasal Hasan dan Husin, itulah cerita pasal Hasan dan Husin ni lah Bilal bin Rabah melaungkan azan yang kali yang terakhir disebabkan mereka ni. Sebab satu wajah, tak tahu antara Hasan atau Husin, satu wajah dia macam Nabi Muhammad, satu lagi kaki dia macam Nabi Muhammad. Macam itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu bila tengok Hasan dan Husin merayu untuk dia azankan, azan lah, dia pun azan lah. Tetapi tak silap aku, azan tu tak habis lah.
asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu bila berabah pengsan tak silap aku. Kalam hufaz, imam-imam mufassir, asyhadu an la ilaha illallah, pikonya pandi tauhid. Andai dibaca sirah sahabat Rasulullah, jiwaku mula berkobar, seakan berada di perannya pada laungan pesanji. So Ayah Rahmat bagi tahu dekat sini, kalau kau baca sirah kau cerita pasal sahabat-sahabat Nabi memang kau rasa macam kau berada dengan mereka dekat sana tau. Macam dulu aku pernah baca novel aku suka baca novel Saidina Umar. Dan banyak sahabat tu Saidina Umar lah paling aku suka baca novel dia. Aku tak tahu kenapa, dulu ada keluaran mana tu aku tak ingat. Aku sekolah menengah dulu. Novel Saidina Umar tu tebal ni jugalah, tapi dia cerita pasal Saidina Umar tu sekali dia tampang kau. Sampai dalam tu dia kata kalau dia serban dia kalau jatuh macam bergegar lah, macam tu lah. Ataupun sekali dia tempik tu Saidina Umar, semua orang gerun tu Saidina Umar. Saidina Umar ni juga pernah tampak iblis tau. Jin ke iblis, syaitan ke? Kalau dia lalu, dia kata tahu lalu Saidina Umar, laluan tu, hari-hari laluan tu, tak ada seekor jin syaitan pun yang berada kat tempat kawasan tu. Saidina Umar, ingat lagi. Pada laungan pesanji, seakan-akan janji, seakan tanpa panji, berkobar-kobar kalam yang tak henti. Kuadili kisah dengan perwira dan riwayat Sayyidina Ali. Lebaran emas kabar Khaibah kandak Uhud, marhab Yahud tewas dengannya begitu Abu bin Hud. Maka dipancung tabir jemaah Allahu Akbar, dan Hudaibiyah diatur kanun fisabilillah. Ali bila sana pencatat wahyu ditugaskan dan peta berkata mahir berkuda dan taat perintah dari hadiahkan baginda. Benarnya Zulfikar tak pernah muka atau ingkar, namun ikrar fukul dari akal ikrar tidak kata dapat betenai di Khaibah dalam gegar yang seakan laut kekuat. Aku laju babe. Ayah ni tempat dia verse ni dia laju. Ali bila sana pencatat wahyu ditugaskan dan peta berkata mahir. Kita kira berapa patah perkataan. Ali bila sana pencatat wahyu ditugaskan dan peta berkata mahir. 11, 12, 50 patah perkataan. Khalifah dipikul paut dia di badan tak wujud makhluk, diturut kepada Husain yang syahid medan Karbala, dipecah Sunnah dan Syiah hingga hari ni kian membara. Yang pasal Saidina Ali ni tak silap aku, dia ada benda ada ni lah, ada konflik dulu. Tak tahu zaman Saidina Umar kot. Bila wafatnya Saidina Abu Bakar, ada Saidina Umar menjadi khalifah. Tapi ada orang yang berfikir kenapa tidak bukan Saidina Ali. Sedangkan Saidina Ali itu lebih rapat lagi daripada Rasulullah. Ada macam bersama dengan anak dia kan. That's why Syiah lepas tu pecah lah, ada dua Syiah mengagungkan Saidina Ali macam tu lah. Aku tak apa jelas benda tu, tapi aku berpendapat ataupun rasanya aku pernah dengar macam tu lah. Baca sirah sahabat Rasulullah, jiwaku mula berkobar, seakan berada di perannya pada laungan pesanji, seakan-akan janji, seakan tanpa panji, berkobar-kobar kalam yang tak henti. Kuadili kisah dengan perwira dan riwayat Sayyidina Ali. Sebelah ambil jemaah muncul fitnah Basrah masih Kufah. Usman dibunuh kejang kawari tertutup pada buminya Madinah. Tentera Ali bertempur tentera Aisyah, di perang zaman sunnah gunda muslim berpecah. Tentera Ali dengan perangnya zaman sunnah gunda muslim berpecah. Lanjut perang sahabat Nabi Muawiyah maju istihad. Berperang Ali di Siffin namun dijelas tentera Aisyah. Ni tentera Aisyah. Aku tak tahu siapa cerita ni. Ini aku tak apa tahu sangat cerita ni. Aisyah anak isteri Nabi. Tentera Ali bertempur tentera Aisyah. Tempur tentera Aisyah. Aisyah ni Aisyah Nabi yang paling last kali kan. Di perang zaman
sunnah guna musnah muslim berpecah. Lanjut perang sahabat Nabi Muawiyah maju istihad. Berperang Ali di Siffin namun dijelas siapa yang hak. Syubhat istiak sahabat khilaf jangan berani mengkafir. Ku bukannya dari Syiah mahu pun golongan Nawasib. Wujud kawaris yang kejam, pendendam Sa'ibi munjam. Terbitnya waktu subuh Sayyidina Ali ditikap. Diangkat pedangnya Hasan, dikisas pada pembunuh. Dan makam jadi tanda tanya hanya Allah saja tahu. So basically dalam lagu Sayyidina Ali ni adalah satu penceritaan, storytelling yang Ayin cuba sampaikan. Mana yang ramai yang tak tahu, Ayin Rahmat cuba bagi tahu serba sedikit kisah Sayyidina Ali ni, perjalanan dia. Ada juga yang aku tak tahu berkenaan dengan Perang Badar tahulah. Perang yang bersama dengan isteri Aisyah tu aku tak tahu. Dengan perang yang tadi yang baru je sebut tadi aku tak apa tahu. Mungkin aku boleh dengar balik lah kan. Selalunya kalau cerita-cerita pasal sirah ni sedapnya Ustaz Auni ke kan. Tengok lah mana-mana yang Ustaz Don pun okey ke, ngam ke. Sahabat Rasulullah Sayyidina Aba Hasan bersama singa Allah di perangnya Badar. Launan berjanji mengangkat bayat janji seangkatan berpanji Malikul Kudus wa Sayyidul Mursalin. Ku akhiri kisah tentang perwira tamat riwayat Sayyidina Ali. قال كليب بن زياد Ali bin Abdullah took hold of my hand and took me off to the desert. Bin Ziyad, when he received it, he sat down, took a deep breath and then said, knowledge is better than wealth. Knowledge is a protection for you. Where is it that you can protect wealth? The zakat of knowledge is action. By spending, decrease wealth. أخذ علي بن أبي طالب بيدي فأخرجني إلى ناحية الجبان فلما أصحرنا جلس ثم تنفس ثم قال العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال العلم يزكو على العمل والمال تنقصه النفقة ومحبة العالم دين يدان بها. Okay, itu ya Ayin Rahmat. Thank you so much Ayin. Shout out to Ayin Rahmat. And siapa saja yang buat video, buat lirik video ni. So basically ini lagu ni adalah storytelling berkenaan dengan Sayyidina Ali. So Sayyidina Ali pun antara orang-orang yang dijamin syurga juga. So konflik antara Sayyidina Ali dengan itu dipecah belahkan oleh orang-orang yang tertentu lah, yang tidak bersependapat. Macam tu. Sebab okey, macam kaum ni okey, Yahudi, Islam dengan Kristian. Diorang ni kalau ikutkan semua yang diorang percaya tu adalah jalan kepada Islam kan, jalan kepada Allah. Tetapi disebabkan misleading misleading information orang panggil dalam bahasa Inggeris dia. Macam dia percayakan Jesus. Yang Yahudi memang dia percaya keturunan dia iaitu Nabi apa? Nabi Nuh selalu. Ya bukan? Nabi apa aku lupa dah. Taurat. Kitab Taurat. Kitab Injil. Macam itulah. Sebab kan dia percaya kitab tu. So kitab tu diberi kepada siapa, dia orang follow pada situlah. Selalu. So macam kita percayakan Nabi Muhammad. So dia orang nak yang sebabkan macam Yahudi tu dia percayakan Nabi bukan Nabi Nuh ke aku dah lupa dah. Taurat tu sebabkan itu golongan daripada kaum dia. Macam itulah. So apa-apa pun seronok lah aku dengar kalau macam ada orang menaikkan sedikit. Aku rasa zaman-zaman sekarang ramai dah tak tahu pasal sirah. Aku rasa macam aku punya tahun pun aku rasa last lah orang akan belajar sirah. Dulu memang kat kampung-kampung kan memang selalu kan pasal sirah-sirah Nabi, sirah-sirah cerita pasal sahabat Nabi kan, kawan-kawan apa semua, keluarga kan. Tapi sekarang ni lately ni memang susah nak jumpa lah.
Ya, ada benda-benda yang tu mungkin budak-budak sekarang pun ramai yang tak tahu kan. So adanya lagu-lagu macam ni, mana tahu boleh carikan minat diorang untuk mengkaji balik. Alright, itu guys, itu dia, terima kasih. Cuma lagu ni aku tak rasa macam havoc ataupun hype daripada lagu-lagu yang sebelum-sebelum ni Ayin buat. So aku tak tahu buat apa. Sebab pun Ayin pun cakap yang Sayyidina Ali ni bukanlah favorite yang dia, macam mana cakap bukanlah favorite. Sebab Ayin ni lebih suka orang-orang yang macam sahabat, para sahabat yang cerita dia gempak gila, macam tu. Dia suka yang kuat yang bagi aku faham tu kan. Semua tu favorite je sebenarnya, cuma tak diketengahkan sebabkan dia suka karakter ni macam macam aku Sayyidina Umar. Sebab apa Sayyidina Umar ni macam gila-gila punya, macam kuat apa semua digeruni, macam tu lah. Ataupun ada tu yang aku baru tahu tu Sayyidina sahabat dia yang main memanah tu. Itu pun antara yang seronok dengar cerita dia kan. So macam tu lah. Alright, shout out to Ayin Rahmat. Terima kasih dan Assalamualaikum.